What's up bro, sis, mother-father sekalian, Vince McMahon akhirnya letak jawatan. Tanda soal dekat belakang. Sebab betul ke dia sebenarnya dah pun letak jawatan? Kita kupas benda tu kejap lagi. Tapi macam biasa sebelum aku teruskan, make sure korang dah pun tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dah pun tekan link Shopee yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Korang tak beli tak apa, janji tekan. Tekan pun aku boleh dapat commission. Nak tahu barang apa? Kenalah tekan. Dan tekan juga, jangan tekan je. Korang pergi dekat ruangan description kat bawah. Kat situlah ada TikTok aku, TikTok baru aku cerita pasal movie ataupun series. Instagram aku, YouTube aku, channel satu lagi. Make sure korang support aku semua dekat semua social media aku lah. Dan berita pasal Vince McMahon ni semua aku dah up dah dekat Instagram aku yang aku sentiasa up pasal wrestling, iaitu Instagram berita WWE. Semua link tu ada dekat ruangan description kat bawah. Make sure korang follow, subscribe. Semua benda tu lah yang ada dekat ruangan description kat bawah tu. TikTok, IG, Facebook, Twitter, YouTube. Banyak kan? Tamak. Okay, macam biasalah guys. Sorry video kali ni tak edit. Sebab ini pun aku shoot kejap. Lepas ni nak kena pergi kerja dah. Dah lambat. Tak nyempat nak editnya. Okay, siapa nak kerja dekat AOI City Mall, kerja full time, bolehlah DM Instagram aku, okay? Aku perlukan cari orang yang, ni kira macam kedai dalam mall lah. Kalau korang nak kerja dekat Putrajaya, AOI City Mall, DM IG aku. Okay, cerita pasal Vince McMahon ni Apa cerita sebenarnya Vince ni? Tiba-tiba keluar pula news dia dengan apa, menyalahgunakan 3 juta bukan ringgit, 3 juta USD bagi dekat orang, kira macam ada misconduct punya case lah. Okay, cerita dia sebenarnya adalah apabila Wall Street Journal, dia orang macam Wall Street Journal ke? Aku pun tak tahu nama apa benda tu. Jap. Yes, Wall Street Journal. Yes, betul lah, Wall Street Journal. Dia orang keluarkan satu berita tentang siasatan terhadap Vince McMahon yang bagi 3 juta 3 juta USD secara macam langsam sebagai settlement untuk seseorang ni tutup mulut. Dan sebenarnya benda tu dengannya dibayar oleh duit Vince McMahon sendiri kan. Tapi still benda tu berpunca daripada salah laku Vince McMahon sebagai seorang bos lah, di mana dia dipercayai ada hubungan sulit ataupun intim dengan bekas pekerja yang dapat 3 juta USD ni. Okey, pada mulanya pekerja ni dia minta macam ni lah, gaji dia dinaikkan, gaji asal dia 100,000 USD. Lepas tu bila dia dah berhubungan dengan Vince McMahon, gaji dia naik 200,000 USD. And then bila dia nak dilepaskan, since dia dah ada hubungan dengan Vince McMahon, yelah, kau nak lepaskan orang tu, nak buang dia daripada kerja, nanti dia buka mulut pula. Jadi dia dibayar 3 juta untuk tutup mulut. Dia kena sign NDA lah. NDA like non-disclosure agreement. Maksudnya kalau kau dah sign benda tu, kau tak boleh nak bocor hal. Macam YouTuber kat Malaysia, kenapa kau tengok, bukan kat Malaysia lah, kat mana-mana, kenapa kau tengok macam semua YouTuber ni up video pasal satu smartphone contohnya, dalam masa yang sama kan, timing yang sama, hari yang sama. Kenapa dia orang dah dapat awal tak nak post video tu lebih awal? Sebabnya dia orang semua dapat NDA. Kalau dia orang bocor produk tu lebih awal, dan diorang akan kena tindakan lah. So wanita ni patutnya bila dibocorkan hal ni, dia boleh kena tindakan. Tapi ada orang kata, aku dengar apa ni lah, aku study sikit, diorang kata bab-bab yang macam harassment ni semua boleh sebenarnya kau nak memijak NDA tu, boleh ni lah. Tapi still benda ni semua akan dibicarakan lah. So at least korang get the point of the story, yang dia memang ada hubungan intim dengan bekas pekerja dia. Bila nak dibuang, terpaksa bayar 3 juta settlement. Dan dengannya 3 juta tu duit dia sendirilah. Tapi sebab ada hubungan intim tu pula, daripada 100,000 gaji jadi 200,000. Okay, so bila dah dilepaskan, mungkinlah wanita yang tak didedahkan namanya ni, sebab dia bukan wrestler tau, dengannya dia kira macam pekerja office dekat WWE punya headquarters. Setakat ni lah, itu rumours paling kuat, sebab macam tak ada lagi nama yang 100% dah didedahkan. Ada orang kata Page, tapi bukan Page. Page belum dilepaskan lagi pun. Kontrak Page tamat pada awal bulan Julai. So bukan Page Jangan menaburkan fitnah. Dan benda yang aku nak cerita ni pun, aku takut jatuh fitnah juga. Takut segala tuduhan atas Vince McMahon tu tak benar, sebab siasatan pun tak finalize lagi. Jadinya aku hanya sharing je apa info yang aku dah tahu pasal kes Vince McMahon ni. Okay, sekejap untuk ni, untuk nak memudahkan proses siasatan ni, diorang terpaksa lah macam
minta Vince McMahon untuk step down. Okay, jadi bila Vince McMahon dah step down, bukan lagi chairman, mungkinlah ramai gila dah happy kan. Yelah, semua orang nak Vince McMahon letak jawatan daripada dulu lagi, tak dapat-dapat. Akhirnya sebab ada kes ni, Vince McMahon letak jawatan. Korang tahu satu benda, Vince McMahon letak jawatan ni hanya temporary sahaja. Bukannya macam tetap confirm dah bukan lagi CEO ataupun chairman. Dan dalam masa yang sama korang kena tahu juga, walaupun dia bukan lagi CEO dan juga chairman, dia masih lagi in charge bab kreatif. Tapi surprisingly SmackDown minggu ni macam sedap lah pula. Macam better lah sebab ada Brock Lesnar kan. Lepas tu ada Riddle dengan Roman lagi. Okay lah. And then kau tengok ada feud Corbin dengan McAfee dah nak start. Jadinya tak tahulah ini like desperate attempt by Vince McMahon untuk nak buat kreatif nampak sedap, ataupun sebenarnya orang lain dah in charge benda ni. Itu aku tak tahu. Bab ni aku tak kaji. Kita fokus dekat Vince McMahon dulu. So, sementara sahaja dia step down as CEO dan juga chairman. Tapi masih lagi in charge of bab kreatif, booking, siapa menang, siapa kalah, siapa cabar Roman lepas ni. Semua masih bawah Vince McMahon lagi. And then untuk pengganti Vince McMahon ni pula sekarang ni, kita semua mungkin dah ramai tahulah, Stephanie McMahon merangkap ni lah interim, diangkat jadi interim CEO dan juga chairman untuk WWE. Kira dia macam menggantikan ayah dia, tapi since dah kata interim, boleh kata macam sementara lah. Kira macam sampai siasatan dah settle, baru tahu kalau Vince McMahon tak bersalah, dia naik balik ke, ataupun kalau dia bersalah, mungkin akan bertukar chairman dan CEO, ataupun time tu barulah Stephanie McMahon dikekalkan sebagai chairman ataupun CEO. Video tak potong kan. Sorry kalau aku terberhenti macam tu. Okay, dekat ruangan komen kat bawah, cuba korang beritahu aku lah kalau betul lah Vince McMahon kena step down kan. Siapa sebenarnya yang korang nak tengok in charge? Sebab sekarang ni ada 4 nama yang memang strong untuk take over ataupun ambil alih Vince McMahon ni dalam role yang tetap kalau Vince McMahon disabitkan kesalahan lah. First kali Stephanie McMahon, second Triple H, third Nick Khan, yang semua orang kalau boleh macam nak uzubillah lah. Dan yang keempat Jeff Jarrett. Cuba korang share sikit, korang prefer siapa sebenarnya untuk ambil alih WWE ni. Okay, maklumat tambahan yang lain, korang dah tahu dah pun Stephanie sekarang ni chairman CEO, tapi sementara sahaja. Padahal dia baru je announce yang dia nak ambil cuti, nak fokus kat family. Walaupun sebenarnya ada yang kata dia dibuang. Dibuang sebab ada kes saman melibatkan MLW dekat Stephanie ni. And then ada juga kata yang dia tak perform sebenarnya sebagai Chief Branding Officer. Jadi disebabkan tu, tugas dia diberi pada Nick Khan. And then mungkin dia akan dapat role yang lain lah. Ada juga yang kata dia dibuang sebab tak perform. Tapi sebab nak cover macam Shane McMahon, nak cover cerita yang dia kena buang, jadinya dia kata dia bercuti lah. Which is aku rasa macam baik dia diam belah macam tu je daripada kata nak fokus kat family kan. Dan kalau dia dibuang, kenapa dia diangkat sebagai chairman CEO sekarang ni kalau dia tak perform? Jadi cerita pasal Stephanie McMahon yang mana satu betul pun kita tak tahu sebenarnya. Tapi kita ikut je lah ayat dia yang dia sebenarnya nak fokus pada family. Yelah, hari tu laki dia dah sakit. Sekarang ni baru nak fokus kat family, tiba-tiba dah kena naik jadi chairman dengan CEO pula. Pening kepala dia. Bagilah Triple H tu je in charge, kau fokus lah kat family kan. Sebab cerita ni macam cerita baru kan. Bukan Vince McMahon je lah yang terlibat dalam cerita ni. John Laurinaitis ataupun Johnny Ace pun terlibat juga. Jadi kalau disabitkan kesalahan, kita boleh tahulah yang Johnny Ace ataupun John Laurinaitis ni confirm kena belah daripada WWE. Confirm dia bye-bye lah. Sebab bukan Vince McMahon seorang je terlibat. Ada report daripada orang yang sama ni juga, yang berhubungan intim dengan Vince McMahon ni. Dia pun buat aduan yang pasal salah guna kuasa daripada John Laurinaitis lah. Ada harassment ataupun abuse. And then kalau benda ni baru, apa sebenarnya cerita Vince McMahon dengan Linda McMahon ni? Dia orang okey ke tak? Takkan Linda McMahon okey je? Dah lah, Linda McMahon ni nama yang agak prominent dalam politik dekat US. Okay, Dave Meltzer bagi tahu yang Vince McMahon dengan Linda McMahon, diorang technically masih lagi berkahwin, tapi diorang dah lama tak tinggal sebumbung. Itu menurut Dave Meltzer lah. Mana dia tahu, aku tak tahulah. Vince McMahon ada ajak dia datang raya rumah ke apa ke. Kalau benda ni tak betul, Dave Meltzer fitnah kot. Padahal aku rasa dia pun dapat sumber daripada beberapa sumber, dijadikan benda tu berita je lah. Okay, itulah kerja jurnalis. Dan aku sekarang ni, hari ni, kira macam buat kerja jurnalis lah ni. And then, tu je lah benda yang mungkin korang kena tahu pasal cerita Vince McMahon
punya case kenapa dia step down, apa skandal 3 juta dia ni kan, walaupun tak makan bilion tapi 3 juta besar untuk corporation yang memang proper macam tu, ada board of directors lagi, and then dah lah dikatakan salah guna kuasa, misconduct, ada harassment punya isu dekat situ. Jadi nak tak nak board of directors kena ambil tindakan lah. Dan yelah, benda ni semua melibatkan moral dan juga integriti company lah. Kau bayangkan bila dah ada kes macam tu dan benda tu baru, orang kata apa semua, baru ke tak baru ke pun dari segi timeline tu pun aku tak berapa nak jelas. Sebab banyak cerita, orang pergi buka cerita pasal 1980 lah, kes pertama Vince McMahon, lepas tu orang kata benda ni sekarang lah. So aku rasa benda ni yang sekarang lah. Tapi kalau aku salah, cuba korang beritahu kat ruangan komen kat bawah, adakah benda ni sebab benda-benda yang dulu ke, benda yang lepas ke. Banyak cerita sebenarnya. Tapi siasatan tu dah dibuka sekarang lah, since April hari tu, dan dikatakan benda tu terjadi pada Januari yang lepas. Okay, apa lagi yang korang kena tahu? Tak adalah kot. Kalau ada apa-apa yang aku salah ataupun tak cukup info ke apa ke, korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. And then kita dapat ni lah fake hope scam, ataupun sebab aku expect kita akan dapat some changes ke, ataupun announcement ke, ataupun sedikit kata-kata bye-bye daripada Vince McMahon ke dekat SmackDown, tapi tak dapat benda tu. Aku tak tahulah benda tu sebab Vince McMahon nak tarik perhatian orang ke, and then sebab apa ni, Vince McMahon jenis tak suka orang nak cakap thank you kalau dia step down ke apa ke, ataupun dia saja nak prank kita semua. Aku tak tahulah. Tapi itu je lah. Moga siasatan dapat diselesaikan secara baik. Dan yep, that's it untuk video kali ni. Salam takziah untuk semua yang dengar aku punya Palatau. Terima kasih datang lagi. Mother Father. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni.